Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita memohon kepadanya untuk menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaction ataupun ulasan ringkas dalam masa beberapa minit dengan bahasa-bahasa yang mudah akan satu kenyataan yang dibuat oleh seorang yang berasal dari Timur Tengah, iaitu bernama Muhib Qadi. Sebelum itu kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh beliau dalam serutan video beliau. Ingat ikhwani, hari itu masuk seorang Jahmi. Dia kata Allah buat apa yang Allah nak buat. Kita kata ya. Dia kata Allah boleh ke nak ambil anak? Allah jawab dalam surah Az-Zumar. Allah jawab. Subhanallah. Allah jawab ikhwani. Allah kata apa? Lau arada Allah an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwal wahidul qahhar. Lau arada Allah an yattakhidha walada. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak, Allah boleh buat. Kalau Allah, lau arada Allah an yattakhidha walada. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak ambil anak, Allah boleh buat. Ikut dia. Baik. Kita telah mendengar apa yang dikatakan oleh Saudara Muhib. Ya. Beliau mengatakan Allah Taala itu jika ia mahu mengambil anak, ia mampu membuat apa saja. Kerana ia Maha berkuasa. Saudara Muhib mengambil dalil daripada ayat surah Az-Zumar, ayat keempat, ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau aradallahu ayattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu man yasha. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Maksudnya, kalau sekiranya Allah Ta'ala hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikenakinya di antara ciptaan-ciptaannya yang telah diciptakannya. Maha suci Allah. Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan, ya, atau Maha Gagah. Sebelum itu kita lihat dulu apa maksud surah Al-Ikhlas. Ya. Surah Al-Ikhlas berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Maksudnya, katakanlah, ya, sesungguhnya dialah Allah yang Esa. Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu dan tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Artinya Allah Ta'ala menegaskan dialah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, ya. Tiada lain melainkan dia. Tiada Tuhan selain ia. Dan ia menegaskan dan lagi ia adalah tempat bergantung bagi makhluk. Tiada tempat bergantung yang lain, ya, selain ia. Dan ia tidak beranak dan tidak ada peranakan. Dia tidak dilahirkan dan dia tidak melahirkan. Dan tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Tiada sesuatu pun yang menyamainya daripada segi hakiki. Ya. Ayat ini jelas mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Seperti tabi'inya manusia. Manusia beranak melalui perkahwinan dan memberanakkan ataupun melahirkan anak secara tabi'i. Ya. Tetapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak beranakkan. Ya. Kerana Allah Ta'ala itu bukan jisim, bukan jirim, bukan benda seperti makhluk. Ya. Makhluk yang beranak dan diperanakkan. Tetapi Allah Ta'ala tidak. Ya. Allah Ta'ala telah menegaskan dialah Allah Ta'ala yang Esa. Kerana apa? Kerana jikalau ia diperanakkan ataupun beranak, maka tiada lagi lah keesaan baginya.
Kerana beranak dan diperanakkan ini memerlukan dua entiti. Ya. Yang beranak ataupun yang diperanakkan. Dua entiti. Sedangkan Allah Ta'ala menegaskan dia lah Allah Ta'ala yang Esa. Dia lah Tuhan yang Esa. Ya. Dan tiada lagi sebanding, tiada satu pun yang sebanding dengannya. Ya. Tiada satu pun yang setara dengannya. Jika makhluk beranak dan diperanakkan, maka Allah Ta'ala tidak begitu. Jikalau Allah Ta'ala itu kita katakan dia beranak ataupun diperanakkan, maka setaralah ia dengan makhluk. Jadi mustahil. Saudara Mukhib membawa dalil surah Az-Zumar mengatakan jikalau Allah Ta'ala hendak mengambil anak, tentu ia akan memilih apa yang dia kehendakinya. Kerana ia maha berkuasa, maha gagah. Jadi apakah maksud walad ataupun waladah di sini? Adakah anak secara hakiki? Tidak. Kerana jika dimaksudkan anak secara hakiki, ia akan bercanggah dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas menyatakan dengan tegas bahawa Allah Ta'ala mengatakan dia tidak beranak dan tidak ada peranakan. Jadi walad di sini atau waladah di sini dimaksudkan sebagai pembantu. Pembantu. Dalam konteks ayat ini dimaksudkan sebagai pembantu. Kerana Allah Ta'ala mengatakan seterusnya, tentu dia akan memilih apa yang dikenakinya di antara ciptaan-ciptaannya. Ya. Disebut itu yakhluqu ma yasha. Ya. Mimma yakhluqu ma yasha. Yasha, asya ataupun yasha itu maksudnya ciptaannya. Mimma yakhluqu ma yasha. Daripada apa yang diciptakannya. Jadi maksud walada ini ataupun walad ini iaitu pembantu. Memang daripada segi hukum akal mengatakan Allah Ta'ala boleh saja mengambil pembantu daripada ciptaannya. Kerana ia yang menciptakan segala sesuatu dan ia mengatur segala sesuatu. Dia boleh mencipta makhluk dan dia boleh menjadikan makhluk itu apa saja. Tetapi apakah wajar kita katakan Allah Ta'ala itu mengambil pembantu? Tidak wajar. Kerana Allah Ta'ala itu kita ketahui ia maha berkuasa akan segala sesuatu. Ia maha sempurna. Ia bersifat dengan sifat kamalan. Ya. Maka ia tidak memerlukan pembantu atau penolong. Allah Ta'ala telah menegaskan ia maha berkuasa atas segala sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Makhluk itu memerlukannya, tetapi ia tidak memerlukan makhluk. Ya. Kerana maksud ilah itu, maksud ketuhanan itu iaitu zat yang maha sempurna dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu memerlukannya. Ya. Jadi tidak wajar kita katakan Allah Ta'ala itu akan mengambil pembantu. Walaupun dari akalnya ia boleh mengambil pembantu kerana segala makhluk itu adalah ciptaannya. Baik. Kembali kepada surah Al-Ikhlas, kenapa kita katakan Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak ada peranakan? Kerana Allah Ta'ala itu bukan jisim, bukan jirim, bukan benda. Yang beranak dan diperanakan itu adalah jisim, jirim dan benda, iaitu makhluk. Dan mustahil, mustahil Allah Ta'ala itu bukan jirim, bukan jisim, bukan benda, tiba-tiba ia menjadi jisim, jirim dan benda dan beranak dan diperanakan. Mustahil sama sekali. Dari segi hukum akal, bahkan hukum adat pun mustahil. Baik. Apakah boleh kita katakan Allah Ta'ala itu mampu beranak? Kerana apa? Terdapat tomahan daripada puak-puak ataupun orang Kristian mengatakan jikalau Allah Ta'ala itu tidak boleh beranak, menunjukkan ia tidak mampu. Menunjukkan ia tidak berkuasa secara mutlak.
Ini ada satu pendapat yang menyalahi akan hakikat. Ya. Kerana apa? Kerana mengikut ilmu tauhid mengatakan takluk qudrah ataupun kuasa Allah Ta'ala itu hanya kepada yang baru, iaitu kepada ciptaannya yang baru. Ia tidak takluk kepada yang wajib, iaitu zat dia, sifatnya, asma'nya. Tidak. Maksud takluk ini adalah kalau kita umpamakan ataupun kita secara ringkasnya, iaitu skop pekerjaannya, skop bagi sifat kuasanya. Maka takluk sifat kuasa Allah Ta'ala kepada yang baru sahaja, iaitu makhluknya. Dia boleh menciptakan ataupun daripada tiada kepada ada, dan ia boleh menciptakan daripada tiada kepada ada. Dan tidak termasuk takluk kudrah itu kepada zatnya, yang ini yang wajib. Artinya tidak akan berlaku Allah Ta'ala menciptakan satu Tuhan yang wajib al-wujud sama seperti dirinya. Tidak. Dan arti kata yang lain, Allah Ta'ala tidak akan berlaku Allah Ta'ala tiba-tiba mencipta satu Tuhan yang lain yang sama hakikat dengan dirinya daripada segi zatnya atau sifatnya ataupun namanya ataupun perbuatannya. Mustahil sama sekali. Bahkan daripada segi adat pun tidak akan berlaku. Jadi tidaklah bermakna apabila takluk itu tidak kepada zatnya, kita mengatakan Allah Ta'ala itu tidak mampu. Tidak. Kerana mampu ataupun tidak mampu itu berkait dengan yang baru, iaitu ciptaannya. Jadi hendaklah hal ini dipaham dengan sebaik-baiknya, ya, supaya kita tidak tersalah dalam memahami hakikat ketuhanan. Ya. Jika kita tersalah, kita akan tersesat dan terseleweng. Jadi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.